Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada kita kesempatan pada pagi ini untuk kita sambung lagi risalah kita, kisah-kisah yang tidak sahih di meja penceramah. Dan pagi ini kita akan tengok satu kisah yang terkenal selalu diceritakan, iaitu kisah berkenaan Hindun yang dikatakan melapah hati Hamzah radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud. Jadi kisah ni ialah kisah yang berlegar, kisah yang masyhur. Maknanya sebahagian besar daripada kita biasa dengar kisah ni. Kisah bagaimana besarnya kebencian Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Isteri kepada Abu Sufyan yang tak puas hati dengan Hamzah dan dia telah bersumpah ingin makan hati Hamzah. Ini ialah sumpah-sumpah jahiliyah, dendam-dendam yang dibawa dengan sebab sebahagian daripada ahli keluarga telah terbunuh. Dan bukan Hindun sahaja, sebenarnya masih lagi ada beberapa orang perempuan jahiliyah yang mempunyai nazar ataupun sumpah yang mirip macam ni. Antaranya ialah apa yang berlaku kepada satu orang sahabat yang bernama Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah ni antara sahabat Nabi yang dikepung. Dia bukan dalam perang, tapi dikepung dengan sebab golongan musyrikin. Mereka hantar utusan pada Rasulullah untuk hantar pada mereka guru-guru agama. Jadi Nabi hantar 10 orang, dan sebahagian daripada 10 orang tu telah dikepung. 7 orang mati ketika mana mereka naik di tempat yang tinggi. Tinggal 3 orang, Zaid bin Dathinah, Marthad bin Abi Marthad, dan ada satu orang lagi saya lupa sebab dia tiba-tiba je sebut cerita ni. Cuma nak ceritanya, Zaid bin Dathinah ni antara pejuang dalam satu peperangan, dan mereka, kumpulan ni telah bunuh ramai musyrikin, menyebabkan kabilah-kabilah tak puas hati dengan Zaid bin Dathinah, Marthad bin Abi Marthad dan beberapa orang ni lah. Cuma ada satu kabilah ni perempuan, dia berdendam dengan Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu, sehingga dia pernah bernazar. Dia kata, aku bersumpah ingin meminum arak daripada tengkorak Zaid bin Dathinah. Maknanya dia nak bunuh Zaid bin Dathinah tu, nak ambil tengkorak dia dan jadikan sebagai gelas untuk minum arak. Perempuan yang duk buat sumpah ni perempuan. Dan Zaid bin Dathinah ni diburu dan ada harga wanted berapa ribu dinar, berapa ribu dirham. Itu normal bagi masyarakat Arab jahiliah. Dia orang punya, kata apa, niat-niat jahat. Jadi sebagai pendahuluan, kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dia kata Hindun ialah isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ibu kandung kepada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, Hindun tu ialah ibu dia.
dan ibu tiri kepada Ummu Habibah Ramlah. Ibu tiri kepada Ummu Habibah. Nama beliau ialah Hindun bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syam. Dan beliau ni mengikut riwayat memeluk Islam ketika mana pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah, dan terlibat dalam perang Yarmouk pada zaman Umar Al-Khattab, maknanya selepas pada Nabi wafat. Sebelum berkahwin dengan Abu Sufyan, beliau berkahwin dengan Hafs bin Al-Mughirah. Siapa dia Hafs bin Al-Mughirah ni? Dia ialah pak menakan kepada Khalid Al-Walid. Walid bin Mughirah, Hafs bin Mughirah. Sebelum kahwin dengan Abu Sufyan, Hindun ni yang dikatakan telah melapah ataupun telah cuba mengunyah hati Hamzah ni, dia berkahwin dengan pak menakan kepada Khalid Al-Walid, sahabat yang besar. Beliau seorang wanita Quraisy yang disegani dan juga seorang yang berwibawa dan cerdik. Maknanya dia daripada kalangan perempuan kelas atasan. Bukan orang-orang kebanyakan. Dia ialah daripada kalangan golongan yang ada pengaruh. Selain itu, beliau juga mempunyai hubungan saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Nabi. Bagaimana? Hindun ini merupakan ibu mertua tiri baginda Nabi. Hasil perkahwinan Nabi dengan anak tiri beliau, iaitu Ummul Mukminin Ramlah. Ramlah ni ialah anak tiri kepada Hindun. Di samping itu, Hindun juga ialah ibu saudara Thabit kepada Khalid bin Al-Walid. Rasulullah SAW juga merupakan bapa saudara Thabit kepada Khalid bin Al-Walid, hasil perkahwinan baginda dengan ibu saudara Khalid, iaitu Ummul Mukminin Maimunah. Segala apa yang kita dengar tadi ni nak tunjuknya keterikatan yang dekat Hindun dengan keluarga Nabi, dengan diri Nabi itu sendiri, dan juga dengan beberapa orang sahabat-sahabat yang penting, beberapa orang sahabat-sahabat yang besar. Terdapat satu kontroversi yang besar berkenaan beliau. Beliau dikatakan sangat bermusuhan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, kerana Hindun menganggap Hamzah bin Abdul Muttalib ini menjadi dalang kepada kematian beberapa ahli keluarga dia dalam perang Badar. Lalu beliau telah berdendam dan telah berusaha untuk membalas dendamnya dalam perang Uhud. Maknanya dia target untuk dia balas dendam dia terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib ni ialah dalam perang Uhud. Lalu diupah satu orang hamba yang bernama Wahsy. Selepas Hamzah mati dibunuh dengan sebab dibidik oleh Wahsy. Wahsy tidaklah bertempur dengan Hamzah secara depan-depan. Hamzah duk sibuk dengan bertempur dengan orang lain dalam peperangan. Wahsy ni menyelit masuk dan dia telah membunuh dengan cara curi. Mungkin dengan panah, tombak ataupun senjata-senjata kecil. Dalam riwayat yang terkenal, bila mana Wahsy berjaya jatuhkan Hamzah dengan sebab pukulan curi itu, maka Hindun pun menuju ke arah jenazah Hamzah pada waktu itu, membelah perut Hamzah, melapah hatinya, cuba untuk mengunyahnya, tapi tak boleh. Kemudian dia luahkan kembali. Itu cerita yang famous. Itu cerita yang banyak berlegak. Persoalannya pagi ini, betul ataupun tidak kisah itu? Sebab cerita ni ialah cerita masyarakat kita membesar dengannya. Cerita ni ialah cerita yang selalu dengar. Di sekolah pun sebahagian daripada anak-anak kita belajar, di masjid, di surau, dijadikan sebagai bahan kuliah bila mana nak cerita tentang sirah Nabi. Jadi persoalan dia, adakah Hindun melakukan sedemikian rupa kepada jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib? Sebelum nak bahas tentang cerita ni, nak kena tengok cerita ni disebut ataupun tidak dalam kitab-kitab sirah yang terkenal. Jawapannya, cerita ni banyak kali disebut. Dalam buku ni dia datangkan 6 sumber. Yang pertama ialah dalam Musnad Ahmad, maknanya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Yang kedua ialah daripada Sirah Nabawiyah daripada Ibnu Ishaq, ataupun kita pernah juga dengar nama dia adalah Sirah Ibnu Hisham. Ini antara kitab yang meriwayatkannya.
Dan juga disebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Yang ketiga disebut oleh Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf dia. Juga disebut oleh Musa bin Uqbah dalam kitab Maghazi dia. Yang kelima oleh Al-Baihaqi dalam Ad-Dalailun Nubuwah. Dan yang keenam oleh Al-Waqidi dalam kitab dia Siyar Al-Maghazi. Jadi 6 ataupun 7 sumber ni ialah sumber-sumber yang terkenal bila mana kita nak buat carian tentang sirah. Jadi dalam buku ni dia letakkan satu persatu riwayat. Tapi tak ke semua 7 lah, 4 saja riwayat yang letak. Dan dia buat sekali dengan komentar. Cuma sebelum pada kita tengok komentar iaitu, antara tokoh di tanah air kita yang banyak membuat kritikan terhadap riwayat Hindun ini ialah seorang tokoh yang terkenal iaitu Maulana Muhammad Asri Yusof. Dia tulis banyak panjang lebar cerita tentang tak betul ni cerita ni. Maknanya walaupun kita tak bincang habis lagi, secara umumnya kita boleh nampak bila mana cerita ni ada kritikan, maknanya riwayat tentangnya dipertikai. Ada satu risalah yang bertajuk Ibnu Ishaq, peranannya dalam penyebaran fahaman Syiah di kalangan umat. Ini ialah tulisan Maulana Asri. Okay. Memang kalau kita tengok, para ulama menerima Ibnu Ishaq sebagai Imamul Maghazi, sebagai tokoh dalam sirah. Tapi dia ada isu dengan Imam Malik. Dia sezaman dengan Imam Malik bin Anas, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Malik pernah memberi tajrih yang dahsyat. Tajrih ni maksud dia apa? Kritikan yang sangat pedas terhadap Ibnu Ishaq. Sebahagian kritikan Imam Malik pernah kata, sekiranya orang tanya pada aku, siapakah Dajjal pada zaman aku, maka ianya ialah Ibnu Ishaq. Ianya ialah Ibnu Ishaq. Maknanya ada orang kata ini ialah kata-kata tak puas hati isu peribadi, bukan isu akademik sangat. Wallahu a'lam. Tapi ada petunjuk-petunjuk menunjukkan bahawasanya Ibnu Ishaq melakukan kecuaian ataupun melakukan periwayatan-periwayatan yang bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga Imam Malik mengatakan dengan perkataan demikian. Bila mana satu orang tokoh dia kata kawan ni Dajjal, maknanya ia satu benda yang dahsyat, satu perkara yang dahsyat. Macam Abdullah bin Mubarak, dia ada pernah kata kepada satu orang tokoh ni, saya tak ingat, tapi tokoh ni dia riwayat hadis tentang hidupnya Nabi Khidir. Nabi Khidir dikatakan hidup lama sampailah Nabi SAW wafat. Hari Nabi wafat tu, Nabi Khidir pergi takziah kepada Nabi Muhammad. Perawi tu kata, perawi tu hidup zaman Abdullah bin Mubarak. Ni cerita zaman Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak kata riwayat dia tu tak guna, sehingga Abdullah bin Mubarak kata, kamu belek tai unta lagi baik pada belek hadis dia. Teruk. Maknanya itu ialah tajrihan. Dia bukan ulama tu mulut dia tak elok, cuma orang yang duduk dalam bidang hadis, dia ada sensitiviti yang tinggi dalam bab periwayatan. Dia macam orang dalam bidang bahasa, dengar satu orang bercakap sastra tak betul, tunggang langgang bahasa dia, dia sakit telinga. Ini normal bagi orang dalam bidang dia. Okay. Cuma nak katanya bila mana Imam Malik dia kata Ibnu Ishaq ni Dajjal, dia sesuatu yang serius. Bila mana satu orang tu dia bercakap, dia riwayat dia tu pelik-pelik, riwayat dia tu semacam, maka para ulama telah menjalankan tugas untuk memperbetul. Sebab kepetahan satu orang nak bercakap ni menyebabkan pendengarnya mampu terpegun, walaupun benda tu tak betul. Macam tuan-tuan tengok, sehari dua ni ada satu orang penceramah ataupun satu orang tuan guru dikenali, dia telah keluar satu kenyataan mengatakan bahawasanya dalam Islam ni ada bab yang dinamakan dengan tanasukh al-arwah. Tanasukh arwah ni apa dia? Perpindahan roh daripada mana-mana zaman ke jasad baru pada zaman sekarang. Apa yang dia sebut dalam potongan video dia tu, dia kata boleh jadi tokoh-tokoh pada zaman tertentu ni ianya ialah roh tokoh-tokoh zaman lain.
Dia beri contoh. Dia tak kata benda tu betul, cuma dia kata ini contoh. Contohnya badan Imam Ahmad, tapi rohnya ialah roh Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Dan contoh-contoh lain lah. Tokoh sekian, roh sekian. Okay. Yang ni dalam akidah dia panggil tanasukh, tu bahasa Arab. Tanasukh al-arwah. Dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu pinjaman, perkataan bahasa Melayu pinjaman daripada bahasa Inggeris, reinkarnasi. Dalam Hindu dia panggil samsara. Okay. Samsara ni berlaku pada semua roh kepercayaan orang Hindu. Tak kira lah roh tu wali ke, roh tu orang jahat ke. Cuma dalam Hindu dia percaya kalau roh jahat, dia boleh balik kepada zaman akan datang ni dalam mana-mana makhluk, bukan hanya manusia. Dia boleh masuk dalam binatang juga. Maknanya kalau orang tu jahat dulu, dunia ni tak kiamat lagi, dia tak pergi ke alam barzah, dia panggil reinkarnasi. Dia dibangkitkan balik dalam jasad yang baru. Kalau dia baik, dia mungkin akan jadi tokoh-tokoh agama dalam fahaman dia orang lah. Ataupun dia mungkin akan disembah, diagungkan. Sebab tu benda tu normal dalam agama Hindu. Tuan-tuan akan tengok bila mana dia tengok Baby tu keluar daripada perut mak dia, tiba-tiba ada kulit lebih sikit dekat punggung tu, bentuk macam ekor. Dia pun kata ini ialah jelmaan roh daripada Hanuman, roh yang muka macam monyet tu. Tuan-tuan lalu highway nak pergi ke Penang mana, ada tepi jalan, saya tengok besar punya patung. Tu patung Hanuman tepi sekolah. Yang bentuk muka macam monyet tu lah. Okay. Jadi diorang pun akan angkat. Itu samsara. Tapi dalam version agama Hindu. Okay. Cuma yang Tuan Guru ni dia kata dalam Islam tak semua roh dapat. Pandai. Dia jaga dah. Dia jaga point dia tu supaya dia tak pergi luar macam Hindu. Okay. Yang pastinya dia kata guru kami. Siapa guru tak tahu. Siapa rujukan pun tak tahu. Okay. Yang pasti kita tengok dan kita belajar dalam akidah, antara tanda-tanda ajaran tu menyeleweng, dia ada konsep ni. Konsep reinkarnasi. Konsep reinkarnasi ni ada. Terutamanya ajaran-ajaran yang celupan daripada Syiah. Celupan. Dia tak Syiah tapi dia diambil. Contohnya dalam kata apa, yang dibawa oleh Brelvi pun ada. Inilah ajaran-ajaran yang ada unsur-unsur seperti itu. Okay. Jadi kita bayangkan orang yang macam ni hidup pada zaman tokoh-tokoh yang hebat. Apa kritikan yang dia akan dapat? Maknanya mungkin lebih dahsyat lagi lah. Okay. Jadi Ibnu Ishaq ni dia tak buatlah cerita macam tu. Cuma dia cerita apa yang dia dapat daripada perawi-perawi yang dia kutip tentang sesetengah orang. Antaranya ialah Hindun. Okay. Kita tengok riwayat pertama dalam Musnad Imam Ahmad. Okay. Terjemahan dia, sahabat yang meriwayatkan cerita ni dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami pernah melihat perut Hamzah. Ni waktu dah selesai perang Uhud. Kami melihat perut Hamzah radhiyallahu anhu telah dirobek, dibelah. Hindun yang telah mengambil hati beliau dan cuba memakannya namun tidak mampu. Dia cuba kunyah, keras hati tu, dia tak boleh nak kunyah. Rasulullah bertanya, adakah Hindun telah memakan sesuatu daripada jasad Hamzah? Dikatakan kepada baginda, tidak. Maknanya sahabat diberitahu kepada Nabi, jasad Hamzah tu walaupun dia telah dibuka organ dia, tapi organ dia masih lagi ada. Tidak ada yang hilang. Kemudian Nabi pun kata, Allah Ta'ala tidak akan mencampakkan sesuatu daripada bahagian jasad Hamzah itu ke dalam neraka. Maknanya semuanya terpelihara. Rasulullah meletakkan jenazah Hamzah, lalu baginda menyolatkannya. Maknanya Nabi salat jenazah. Selesai Nabi salat jenazah Hamzah, Nabi pun letak seorang lagi jenazah, iaitu jenazah daripada pejuang dalam perang Uhud ni, prajurit dalam perang Uhud, tapi daripada Ansar, daripada pihak Ansar. Nabi letak betul-betul di sebelah Hamzah. Nabi salatkan Hamzah dan jenazah ni. Kemudian Nabi angkat jenazah lelaki Ansar ni, Nabi ambil jenazah yang lain.
Nabi letak di sebelah Hamzah. Nabi salat, Nabi buat macam tu, diangkat, diletak jenazah lain di tepi Hamzah, diulang-ulang benda ni sebanyak 70 kali kepada jenazah Hamzah. Maknanya Nabi letak Hamzah, selesai Nabi salat Hamzah, Nabi letak jenazah lain. Selesai salat yang dua orang ni, Hamzah dan jenazah ni, Nabi kalih ambil yang lain pula, yang ni buat pergi ke lain. Okay. Maknanya jenazah tepi Hamzah tu ditukar selalu, Hamzah tu kekal situ sampai 70 kali Hamzah tu disalatkan. Okay. Kita tengok komentar para ulama tentang riwayat daripada Musnad Ahmad ni. Okay. Pertama, dalam riwayat ni ada satu orang perawi nama dia Ata bin As-Sa'ib. Dia dipertikaikan oleh para ulama. Kita nak tengok apa pandangan para ulama terhadap perawi bernama Ata bin As-Sa'ib yang meninggal 136 Hijrah ni. Ramai ulama, termasuk Imam Ahmad sendiri, memberi pujian terhadap Ata bin As-Sa'ib. Tak ramai yang kritik, ramai yang puji. Beliau ialah seorang ulama yang terpuji dan diiktiraf. Namun terdapat dua perkara yang menimbulkan keraguan para ulama tentang sebahagian riwayat dia. Perkara pertama, beliau dikatakan banyak lupa di saat akhir hayat dia, sehingga sukar untuk dikenal pasti hadis beliau yang mana satu yang diriwayatkan pada peringkat usia muda dan yang mana satu diriwayatkan pada peringkat usia tua. Maknanya waktu dia dah tua tu, dia masih lagi mengajar, dia masih lagi meriwayatkan hadis. Pada waktu tu ulama-ulama hadis yang pada zaman tu yang sama hebat dengan dia mengesan dia ni dengan sebab usia terlampau tua, dia mengalami kemerosotan dalam hafalan dia. Hafalan dia kurang kuat dah. Okay. Saya nak beritahu pada tuan-tuan puan-puan, bila mana satu orang tokoh hebat, dia dah melangkau usia yang berumur 60 lebih. Biasa 60 lebih tak teruk sangat. Dia dah pergi pada usia 80, 90 lebih. Dia dah, momentum dia mengajar tu dah semakin perlahan. Dia tak segah waktu dia muda. Benda ni normal bagi para ulama. Benda ni normal bagi para ulama. Okay. Dia bukan benda yang memalukan. Sebab manusia ni dia memang memori dia lama kelamaan dia akan berkurang. Okay. Dan dia tidak menjatuhkan kredibiliti. Cuma para ulama dia letak satu gap, satu batas. Waktu dia riwayat hadis pada usia ni sampailah dia mati, yang ni kita petikai. Tapi kalau riwayat hadis dia sebelum dia sampai usia ni, daripada zaman dia muda, yang ni kita boleh terima. Okay. Cuma Ata bin As-Sa'ib ni, orang lagi kenali dia pada waktu dia tua. Waktu dia muda orang tak kenal sangat. Orang yang rapat dengan dia boleh kenal pasti. Yang ni riwayat waktu muda, yang ni riwayat waktu tua. Cuma orang lebih ramai berpusu pada dia ialah pada waktu dia berumur sikit. Jadi pada waktu tu tak boleh nak kenal pasti mana riwayat tua, mana riwayat muda, sebab dia sebut dua-dua. Okay. Kemudian perkara yang kedua, satu orang tokoh bernama Hammad. Hammad ni mungkin kata apa, anak kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia ada satu orang anak lelaki nama dia Hammad. Okay. Hammad menarafkan periwayatan Ata bin As-Sa'ib. Yahya bin Sa'id berkata, saya tidak pernah mendengar seseorang memberi komentar terhadap periwayatan lama Ata bin As-Sa'id. Periwayatan Sufyan dan Syu'bah daripadanya sahih, melainkan dua hadis. Maknanya Yahya bin Sa'id, ini Hammad ambil daripada kata-kata Yahya bin Sa'id. Dia kata riwayat dia okey, kecuali beberapa hadis, sikit je. Yahya bin Ma'in tokoh lain. Yang ni sekali dengan Imam Ahmad. Berkata Laits bin Abi Sulaim dhaif sebagaimana Ata bin Abi As-Sa'ib bin As-Sa'ib, dan semua orang yang mengambil riwayat daripada beliau ada kekeliruan kecuali Syu'bah dan Sufyan. Okay. Ata bin As-Sa'ib ni, dia ada dua orang perawi dia, anak murid dia, yang ambil hadis pada dia daripada dia muda, daripada zaman belum popular lagi, zaman belum famous lagi, iaitu Syu'bah dan Sufyan. Riwayat yang diambil oleh dua orang anak murid ni, kalau dia kata dia ambil pada Ata bin As-Sa'ib, kita boleh terima. Sebab yang ni melazimi daripada muda. Kecuali dua hadis. Maknanya ada juga yang
dipertikaikan. Ibnu Adi berkata, Atta itu mengalami ikhtilaf. Ikhtilaf ni maksudnya bercampur antara ingat tak ingat, dan dia campur hadis yang kuat dengan lemah pada akhir usia dia. Benda ni normal. Perkara ni normal. Saya ingat pengalaman pernah menghadiri beberapa kali kelas dengan satu orang tokoh di Jordan dulu, nama dia Syuaib Al-Arnaud. Ni antara tokoh besar dalam bidang hadis, dah meninggal dah pun. Saya balik tak berapa lama dia meninggal. Tapi kita pergi tu pun usia dia dah berumur sangat. Dia ni banyak tahqiq kitab. Antara kitab yang dia tahqiq ialah Musnad Imam Ahmad. Ambil masa 10 tahun nak selesai yang tu. Syiar A'lam An-Nubala. Ni kitab besar. Yang terakhir sebelum dia meninggal, dia sedang tahqiq Mustadrak Al-Hakim. Saya tak pasti sempat siap ataupun tidak. Yang pasti dia bukan orang Arab. Arnaud ni merujuk kepada orang Albania, negara lain. Bukan bercakap dengan bahasa Arab, tapi dia orang duduk situ, dia orang menetap di situ. Syuaib Al-Arnaud, Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala, bila mana dia dah berusia ni, cara penyampaian dia tu, kita dengar ni kita kurang clear lah. Sebab perkataan dia, cara dia bercakap. Dan waktu dia bahas hadis, saya ingat saya pergi waktu tu kelas Tadribur Rawi oleh Al-Imam As-Suyuti. Dia bahas pun dia hanya baca, lepas tu dia terjemah perkataan-perkataan yang rumit. Dia tak lagi macam zaman dia muda. Dia bahas benda yang panjang, bukan hanya dalam buku je. Dengan sebab dia dah berusia, waktu tu pun dia dah tak pergi masjid dah. Rumah dia rumah tingkat tinggi. Nak turun tu agak susah bagi orang yang berusia lah. Jadi dia hanya duduk di rumah dia saja. Dia hanya duduk di rumah dia, tapi masih lagi aktif buat kerja-kerja tahqiq ni. Masih lagi aktif buat kerja-kerja tahqiq di akhir-akhir usia dia. Cuma nak katanya dia punya penerangan tu dia tak terang benda-benda yang terlampau rumit sangat dah. Mungkin dengan sebab waktu tu dia dah agak berusia, sebab dia bercakap sekejap pun dia berhenti lama, nak boleh dia sambung balik. Kadang-kadang dia tak berapa, tapi nama orang masih lagi ingat. Maknanya kalau orang-orang yang selalu datang tu dia boleh cam. Ni sebab dia ada dua kelas. Satu kelas dengan orang Malaysia saja, satu lagi kelas dengan orang Arab. Yang kelas dengan orang Arab ni adalah sikit dalam sikit perbahasan dia, tapi dengan yang orang-orang Melayu, orang Malaysia ni dia macam slow dah. Antara yang ada sekali dalam kelas tu ialah Rektor KUIP, iaitu Dr. Rozaimi. Dr. Rozaimi dia ambil dua-dua kelas. Satu kelas dengan orang Malaysia saja, satu kelas lagi dengan yang Arab. Yang Arab tu dia baca kitab Ar-Risalah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya sempat pada waktu tu. Cuma nak katanya waktu tu Syuaib Al-Arnaud ni dia dah berumur. Bukan makna kata dia tak alim, tapi cara perbahasan dia tu dah makin perlahan dengan sebab dia berusia. Itu normal. Ibnu Katsir mengkritik sumber yang direkodkan oleh Imam Ahmad. Menurut beliau, Ahmad berseorangan dalam meriwayatkannya. Maknanya Ibnu Katsir dia kata riwayat Imam Ahmad tentang dirobeknya badan Hamzah ni ialah riwayat yang infirad. Infirad ni maksudnya bersendiri Imam Ahmad dalam meriwayatkannya. Tak ada riwayat lain yang menyokong. Jadi dalam erti kata lain, saya tak nak baca semua sekali. Ada beberapa lagi perawi yang dikritik. Riwayat Imam Ahmad ni tak kuat juga untuk kita kata benda tu by realitinya berlaku. Riwayat kedua dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dan juga daripada kitab Ibnu Katsir, iaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Hindun bin Utbah dan wanita-wanita lain yang bersama beliau, sebagaimana yang dilaporkan oleh Saleh bin Kaisan, telah mencincang jenazah para sahabat. Bukan hanya Hamzah, tapi beberapa orang sahabat lain pun dia orang buat benda sama. Mereka telah memotong hidung-hidung dan telinga-telinga. Itu dikatakan Hindun buat dengan beberapa orang wanita. Wanita-wanita ni ialah mereka yang mungkin suami mereka dibunuh oleh sebahagian sahabat dalam perang-perang tertentu. Hindun telah mengambil telinga-telinga dan hidung-hidung para sahabat yang terkorban dalam perang Uhud tu, lalu diikat pada satu tali dan dijadikan dalam bentuk gelang ataupun kalung. Dahsyat tu. Dia potong hidung, dia potong telinga, cucuk dengan tali, buat gelang. Ini ialah adab jahiliah, tuan-tuan. Adab jahiliah bila mana
dia tak puas hati dengan satu orang, dia dapat balas dendam tu, dia ambil bahagian badan orang tu, lepas tu dia jadikan sebagai kalung dan orang nampak. Okay. Adat macam ni di Malaysia kita ni ada, tapi bukan orang Melayu yang buat. Orang belah Sabah, Sarawak duk buat. Bukan duk buat sekarang, dululah. Tuan-tuan tengok banyak suku yang ada di Sarawak ni. Okay. Saya pun tak tahu berapa puluh suku yang ada. Cuma kebiasaan suku-suku ni dia ada pertembungan dengan suku yang lain. Kadazan dengan yang ni dengan yang ni. Okay. Bila mana dia orang bertelagah, dia orang berperang, antara kebanggaan dia orang boleh bunuh orang yang dia orang bergaduh tu, berkelahi tu, dan dia orang boleh bawa balik kepala, dan kepala tu digantung dalam rumah panjang. Tengkorak tu disimpan, disusun. Dan makin banyak tengkorak tu, makin ditakuti dan digeruni lah orang tu. Maknanya nak kata dia tu hebat. Dia beza dengan orang kita, simpan tengkorak ni rumah berantu lah. Okay. Dia tak, lagi banyak simpan, lagi kemas rumah tu. Maknanya hantu pun tak masuk, sebab yang ada dalam rumah tu pemenggal kepala orang. Okay. Ini sebahagian adat-adat. Okay. Dan benda ni pun ada dalam kalangan pengamalan kongsi gelap tertentu. Maknanya dia boleh potong ibu jari orang yang dia tak puas hati. Ini normal lah, Jepun pun ada. Okay. Maknanya tak puas hati apa, potong ibu jari. Potong ibu jari. Mungkin tak bunuh orang tu, tapi boleh potong mana-mana jari orang, lalu disimpan sebagai collection. Benda ni ada. Tuan-tuan tengok dalam cerita Pirate of Caribbean. Sekarang ni duk masyhur Pirate of Caribbean ni sebab pelakon ni Johnny Depp tu menang saman. Tuan-tuan tengok Johnny Depp muka punya maskulin, punya sadar, kena pukul dengan bini dia. Orang ikuti benda ni tahulah. Okey. Dia tu berlakon jadi apa tahu otak dia, saya tak ingat. Cuma ada satu scene dia tu, dia pakai gelang tu penuh dengan ibu jari kaki orang. Sebab dia terperangkap di satu pulau tu, dia punya orang-orang dalam kawasan pulau tu, dia tak puas hati dengan orang yang kacau dia akan bunuh, dan dia akan ambil anggota-anggota badan ni buat gelang. Jadi dia tak nak dia tu kena kacau, dia ambil daripada ketua mana dia pakai, supaya orang tak kacau dia. Orang pun tengok, oh banyak kaki, banyak ibu jari, pernah bunuh orang ramai. Okay. Jadi masyarakat Arab Jahiliyah dia ada cara macam tu. Okay. Jadi hendo ni dia potong telinga, potong hidung, jadikan kalung dan gelang. Dan dia telah berikan kalung leher, gelang kaki dan anting-anting daripada telinga dan hidung para sahabat itu kepada Wahsy, yang merupakan hamba kepada satu orang lelaki bernama Jubair bin Mut'im. Dia juga telah membelah hati Hamzah dan memakannya, namun tidak mampu untuk menelannya. Keterangan riwayat berkenaan perbahasan riwayat ni macam mana? Ibnu Katsir mengatakan dia ambil riwayat ni daripada Ibnu Ishaq. Saleh bin Kaisan, sebab dalam riwayat ni disebut dengan jelas, Saleh bin Kaisan ialah seorang ulama terkemuka dan diiktiraf, lahir tahun 70 Hijrah, meninggal tahun 140. Ini bermakna beliau tidak menyaksikan peristiwa itu dengan matanya sendiri. Tidak menyaksikan peristiwa itu dengan matanya sendiri, sebab dari segi zaman tu jauh. Dia tak sempat pun dengan hendon tu. Sebab dalam riwayat tu sebut dilaporkan oleh Saleh bin Kaisan. Okay. Maulana Asri dia kata sebenarnya Saleh bin Kaisan tak pun meriwayat. Ibnu Ishaq saja mengaitkan riwayat dia dengan Saleh. Selain daripada itu, Ibnu Ishaq buat benda ni tujuan ialah untuk angkat riwayat tu tinggi. Ini ialah trik yang digunakan, mengikut apa yang dinilai lah. Maksud satu orang, dia nak bagi cerita dia tu kemas, dia tarik nama-nama yang hebat dalam cerita dia tu, walaupun orang tu tak kenal. Dalam masyarakat kita, dalam kita bercakap kan, setengah-setengah orang dia suka cakap bagi nampak hebat. Dia sembang dengan orang, dia nak suruh orang nampak dia hebat, tapi dia tu orang tak kenal. Lepas tu dia buat cerita, saya dengan mufti baik. Mufti tak kenal apa. Selalu duk pergi kuliah, tanya apa yang kamu belajar dari kuliah mufti, satu apa pun dia tak tahu. Kadang-kadang tu contoh. Ataupun saya ni pegawai baik dengan MB ni, MB tak kenal pun dia, tapi dengan guna cara tu bolehlah sikit. Orang kata bolehlah buat sumber sikit. Okay. Itu ialah teknik-teknik orang.
Dalam riwayat hadis pun benda tu berlaku. Nak bagi riwayat tu nampak kemas, pakai nama. Jadi Ibnu Ishaq dikatakan ambil nama Salih bin Kaisan ni nak bagi riwayat tu naik tinggi. Kata Maulana Asri, sebenarnya tidak terkait pun dalam riwayat Ibnu Ishaq ni Salih bin Kaisan, tidak ada. Okey. Itu riwayat yang kedua daripada Ibnu Katsir, dan juga riwayat daripada Sirah Nabawiyah ataupun Sirah Ibnu Hisham. Riwayat ketiga Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Okey. Dalailun Nubuwah, riwayat dia datang daripada Urwah bin Zubair, tabi'in. Tabi'in yang merupakan anak-anakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tapi dia bukan sahabat, dia tabi'in. Abang dia sahabat Abdullah bin Zubair, anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Okey. Urwah bin Zubair menyebut tentang kisah dalam perang Uhud. Didapati perut Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bapa saudara Rasulullah, terbelah dan hatinya hilang. Bukan jantung, hati. Dalam bahasa Arab dia panggil kabid. Kabid ni maksud di hati. Okey. Hatinya dibawa oleh Wahsy. Dia yang membunuh Hamzah dan membelah perut beliau. Beliau juga yang membawa hati Hamzah kepada Hindun bin Utbah yang bernazar untuk membunuh Hamzah. Ketika ayahnya terkorban, dibunuh Hamzah radhiyallahu anhu dalam perang Badar. Okey. Maknanya dalam riwayat ni dia pendek dalam Ilmu Nubuwah, tapi kitabnya atau kitab yang terkenal dalam masyarakat bila mana kita nak cerita tentang sirah. Okey. Keterangan dan perbahasan mengenai riwayat ni. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Lahi'ah. Meskipun terdapat sebahagian ulama mengiktiraf kedudukan beliau dalam periwayatan suatu maklumat, namun periwayatan dianggap bermasalah dan meragukan. Nama penuh perawi ini ialah Abdullah bin Lahi'ah bin Uqbah bin Fur'an bin Rabi'ah bin Thauban Al-Hadrami, Abu Abdurrahman Al-Misri. Berikut adalah beberapa maklumat berkenaan dengan Ibnu Lahi'ah. Sini dia datangkan apa kata Ibnu Hibban dalam Al-Majruhain, apa kata Ibnu Adi Al-Jurjani dalam Al-Kamil fi Du'afa, apa kata Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, dan beberapa orang tokoh lain. Okey. Cuma saya baca sikit apa yang disebut oleh Ibnu Hibban dalam Majruhain. Okey. Beliau memberikan pengenalan ringkas tentang Ibnu Lahi'ah terlebih dahulu. Menurut beliau, Ibnu Abdullah bin Abi Lahi'ah bin Uqbah Al-Hadrami Al-Ghafiqi merupakan qadi di Mesir. Gelaran Abu Abdurrahman. Beliau meriwayatkan hadis daripada Al-A'raj dan Abu Az-Zubair, manakala Ibnul Mubarak dan Ibn Wahab menceritakan hadis daripada beliau. Ibnul Mubarak ni Abdullah bin Mubarak. Lahir pada tahun 96 Hijrah dan meninggal pada tahun 174 Hijrah. Daud bin Yazid bin Hatim mengerjakan salat jenazah kepada beliau. Beliau merupakan seorang yang saleh, namun banyak melakukan tadlis dengan menggugurkan nama orang-orang yang dhaif sebelum kitabnya terbakar. Ini kata Ibnu Hibban dalam kitab dia Majruhin, bila mana dia nak cerita tentang siapakah sebenarnya Abdullah bin Lahi'ah ataupun Ibnu Lahi'ah ni. Kitab-kitab beliau terbakar pada tahun 170 Hijrah, iaitu sebelum 4 tahun kewafatannya. Antara sebab satu orang tu riwayat dia ditolak ialah perpustakaan dia terbakar. Ini normal lah. Zaman sekarang lagi mudah nak jaga benda-benda ataupun rekod-rekod ni. Tak perlu pada perpustakaan. Kena ada komputer saja. RAM dia tinggi, storage dia luas, kita boleh simpan benda tu. Ini zaman-zaman berbeza lah. Maknanya kalau ulama-ulama hadis yang cerdik ni, dia hidup zaman sekarang, lagi banyak, entah berapa puluh juta dia orang boleh hafal sebenarnya. Okay. Ulama-ulama kami berkata, sesiapa yang mendengar hadis daripada beliau sebelum kitab terbakar seperti Abadilah, maklumat mereka sahih. Dan sesiapa yang mendengar hadis selepas kitab-kitab beliau terbakar, tidak berguna. Ibnu Lahi'ah termasuk daripada kumpulan penulis hadis, pengumpul ilmu dan orang yang bermusafir untuk ilmu. Dari segi kegiatan zaman dia hidup, memang dia seorang ahli hadis. Cuma selepas pada perpustakaan dia terbakar, dia masih lagi menjadi tempat orang belajar ilmu hadis. Pada waktu tu sumber dah hilang, jadi dia ingat sumber dia tu. Cuma ingatan dengan tulisan pasti akan ada kekurangan pada ingatan berbanding tulisan. Sebab tulisan ni kita rekod benda tu. Okay. Jadi waktu dia cerita hadis korang,
dia tadlis, dia buang nama-nama, sama ada dia buang tu sengaja ataupun tak sengaja, wallahu alam, tak disebut. Cuma kata Ibnu Hibban dalam Majruhin, dia buang. Tadlis ni maksudnya nama-nama orang yang ada problem, ada side problem, moral punya problem ke, masalah problem apa-apa, dia cuba jauhkan daripada riwayat dia. Okey. Mudah ceritanya, cerita dalam Dalailun Nubuwah ni pun dipertikai. Maknanya kita dah lalu 3. Satu daripada Musnad Ahmad, kedua Ibnu Katsir dan juga Sirah Ibnu Hisham. Sekarang ni ketiga ialah dalam Dalailun Nubuwah. Yang keempat dalam Al-Waqidi, Siyar Maghazi Al-Waqidi, daripada Wahsy bin Harb. Ini diambil riwayat daripada yang bunuh Hamzah tu direct. Okay. Sesungguhnya dia berkata selepas terbunuhnya Hamzah, perut beliau dibelah dan hati beliau dikeluarkan. Saya membawa hati itu kepada Hindun bin Utbah. Ada 2 riwayat. Satu riwayat kata Hamzah dibunuh dengan tombak. Maknanya dia lempar tombak tu, tombak kena pada Hamzah, Hamzah jatuh. Riwayat kedua kata dilempar pisau. Pisau ni mungkin khanjar, dia macam sabit tu yang digunakan oleh masyarakat Arab jahiliah juga dulu, dalam peperangan sekarang pun masih lagi guna, yang kena dan akhirnya menumbangkan Hamzah. Okay. Saya bertanya, apakah yang puan ingin diberikan kepada saya jika saya berjaya membunuh bapa puan? Membunuh pembunuh bapa puan. Ini Wahsy cakap dengan Hindun bin Utbah. Dia menjawab, harta orang Islam yang mati dibunuh aku akan beri pada kamu. Saya berkata, ini adalah hati Hamzah. Dia memamahnya, kemudian diluahkannya. Saya tidak tahu adakah dia dapat menelannya atau memuntahkannya. Dia kemudian menanggalkan pakaian dan perhiasan lalu diberikan kepada saya. Kemudian dia berkata, jika kamu ke Mekah, kamu akan mendapat 10 dinar lagi. Kemudian dia berkata lagi, tunjukkan kepada saya tempat Hamzah dibunuh. Saya pun menunjukkan kepada dia tempat tersebut. Dia memotong kemaluannya, hidung dan telinganya. Ini lagi tragis. Tadi cerita potong hidung dengan telinga, itu riwayat dalam dalam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga dalam Sirah Ibnu Hisham yang dia buat kelang, dia buat gelang ataupun kalung tu. Yang ni dia potong kemaluan dan juga potong hidung dan juga telinga. Okey. Keterangan dan perbahasan mengenai riwayat ni, Al-Waqidi tidak membawa sanad bagi kisah ni. Cuma bawa daripada Wahsy. Wahsy kata sekian. Sebaliknya memetik terus kisah ini daripada Wahsy bin Harb. Ini menimbulkan keraguan dalam kalangan ulama untuk menerima keabsahan kisah ini. Nama perawi ini jumpa dalam riwayat lain ialah Muhammad bin Umar bin Waqid bin Al-Aslami. Terdapat banyak kritikan ulama yang ditujukan kepada Al-Waqidi. Diringkaskan daripada kitab As-Siyar sebagaimana berikut. Al-Bukhari berkata, Ahmad dan Ibn An-Numair berdiam diri dan meninggalkan periwayatan yang bersumberkan daripada Al-Waqidi. Muslim ialah Imam Muslim, berkata hadisnya matruk. An-Nasa'i yang tulis Sunan An-Nasa'i mengatakan Al-Waqidi beliau tidak thiqah dalam riwayat ni. Abu Dawud As-Sijistani menjelaskan Ali bin Al-Madini mendakwa Al-Waqidi meriwayatkan 30,000 hadis yang bertaraf gharib dan tidak pernah diketahui oleh beliau. Yahya ibnu Ma'in berkata, Al-Waqidi laisa lahu syai', tidak ada padanya apa-apa guna pun. Teruk kan? Maknanya satu orang tokoh, Yahya ibnu Ma'in ni sezaman dengan Imam Ahmad. Dia kata Waqidi tak guna. Maknanya tak ada apa-apa yang baik pada dia. Imam Ahmad bin Hanbal berkata Waqidi itu seorang pendusta ataupun kazzab. Itu yang kita tengok komentar. Okay. Saya bagi kesimpulan akhir. Dalam riwayat yang pertama tadi yang kita mula-mula dengar tadi, iaitu riwayat daripada Imam Ahmad yang kata dalam riwayat tu, bila mana Abdullah bin Mas'ud tengok jenazah Hamzah, semua okey, organ semua elok, dia tercabut, hati tu tercabut daripada tempat asal. Maknanya ada orang ambil, tapi dia tak boleh buat apa, dia letak balik. Maknanya ada usaha Hindun untuk mamah hati tu, tak boleh. Okay. Kemudian Nabi kata tidak akan disentuh api neraka mana-mana organ, mana-mana bahagian tubuh badan pada Hamzah. Lalu Nabi salatkan Hamzah, Nabi letak satu orang Ansar tepi Hamzah. Lepas Nabi selesai salat, Nabi angkat lelaki Ansar, letak lagi dan letak lagi. Okay. Riwayat ni dipertikai sebab apa?
Sebab Nabi salat jenazah untuk Hamzah sampai 70 kali tu. Okay. Yang pastilah riwayat Bukhari, semua 70 orang tu buat sekali salat je. Itu riwayat Bukhari. Itu riwayat Bukhari. Walaupun Nabi ni sayang pada Hamzah, dia tak buat sampai 70 kali tu. Cuma riwayat yang menyebutkan Nabi telah bertakbir untuk salat jenazah dalam Bukhari lebih daripada 4 kali salat jenazah tu. Itu yang Nabi buat. Yang ni kita tak pernah tengok orang salat jenazah sampai 8 kali takbir. Yang riwayat tu 8 kali. Maknanya kita kan 4 salam. Okay. Nabi takbir lagi. Doa lagi keampunan untuk Hamzah. Doa lagi sampai takbir yang ke-8 baru bagi salam. Maknanya kita boleh buat, tapi kena bagi penerangan pada orang. Kalau satu orang tu dia nak salat jenazah pada orang yang dia sayang dan dia nak supaya orang tu selamat di akhirat, dia boleh buat. Anak salatkan jenazah ayah dia, ayah salatkan jenazah anak dia, dia boleh buat, tapi kena terang pada masyarakat. Ini riwayat dia. Tapi memang pelik lah benda ni kalau buat semacam lah orang tengok. Okay, orang tak biasa buat. Okay. Cuma nak katanya riwayat tu ada. Okay. Kesimpulan akhir, berkemungkinan besar kisah ini adalah rekaan Syiah untuk memburukkan nama baik Muawiyah. Sebab Hindun ni mak pada Muawiyah. Okay. Untuk memburukkan Muawiyah sekeluarga. Sejarah telah mencatatkan bahawa Muawiyah seorang yang berjasa besar dalam menyelamatkan kepimpinan Islam di bawah kepimpinan Uthman dan Ali, sehingga menyukarkan pakatan musuh untuk menjatuhkan kerajaan Islam ketika itu. Jadi pihak musuh tidak ada cara lain untuk memburukkan Muawiyah dengan cara melaga-lagakan, buat cerita Muawiyah dan Ali ni bergaduh berkelahi. Walhal dalam riwayat yang sahih, Muawiyah mengasihi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu banyak riwayat sebut. Dan yang kedua, untuk burukkan Muawiyah ni, mereka sebanyak mungkin cerita, kisah memburukkan siapa sahaja yang dekat dengan Muawiyah daripada ahli keluarga dia. Sama ada memburukkan Abu Sufyan, ayah dia sendiri, ibunya Hindun, ataupun anaknya Yazid, dan juga menteri-menteri yang duduk pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi poin dia, konklusi je, semua riwayat-riwayat ni, perawi pada waktu tu mungkin terpengaruh dengan isu politik, iaitu isu teruknya Muawiyah. Politik, bukan dia orang benci. Cuma perawi-perawi yang tak bertanggungjawab ni, yang memang ada problem dengan Muawiyah, dia bawa riwayat-riwayat ni, tujuan dia ialah untuk bagi nampak family Muawiyah ni teruk. Tapi sebenarnya semuanya dipertikaikan. Jadi alhamdulillah kita selesai. Cuma nak katanya, nak cerita ni boleh, tapi bagi tahu cerita ni bukan betul. Cerita ni ada pertikaian di kalangan para ulama. Jangan kita jazam cerita ni macam sahih, kita isbat cerita ni macam sahih. Sebab cerita ni ada pertikaian. Dan dia pun termasuk daripada benda yang kita boleh tengok agak kata apa, kita dengar tu tak berapa sedap. Sebab cerita ni dia ada unsur dendam kesumat yang sangat tinggi. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai di situ. InsyaAllah pada kali akan datang kita akan bahas cerita yang lain. Dalam perbahasan ni kita akan bahas seterusnya ialah berkenaan dengan usia Ummul Mukminin Khadijah ketika mana berkahwin dengan Nabi. Adakah benar 40 tahun ataupun riwayat-riwayat lain. Setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan juga berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.